Dalam semua episod Glowy, kita dah bercakap tentang macam-macam produk. Daripada cleanser, toner, essence, pelembap, sunscreen dan rupa-rupanya saya belum lagi bercakap tentang cara memilih serum berdasarkan keadaan kulit. Jadi kita bincangkan dalam video kali ini. Sebelum kita bermula membincangkan tentang serum, saya nak mengajak anda yang menonton, dah tonton banyak kali, tak subscribe lagi, tekan butang subscribe sekarang kerana Glowy akan ada acara istimewa bila nanti kita sampai ke 100,000 subscriber. Tak lama lagi tau. Okey, subscribe. Tekan. Serum adalah salah satu produk yang biasanya dipakai selepas kita cuci muka, kalau langkah simple dan sebelum memakai pelembab. Di pasaran memang ada macam-macam jenis serum. Jadi tidak mustahil anda keliru nak pakai serum apa. Now, let's talk about the basic fundamentals function ataupun fungsi serum ya. Fungsi serum sebenarnya adalah untuk merawat. Itu fungsi utama serum. Kenapa dia berfungsi untuk merawat? Kerana serum itu sendiri dibuat dengan bahan aktif tertentu. Dan ada bahan aktif ini dalam kuantiti yang tinggi dan saiz molekulnya kecil. Kenapa perlu tinggi? Sebab nak rawat masalah kulit. Kenapa pula saiz molekul dia kecil berbanding dengan produk-produk yang lain? Kerana ia perlu menyerap ke dalam kulit lebih jauh berbanding produk yang lain. Sebab nak buat kerja-kerja merawat tu dia tak boleh dekat atas permukaan saja. It goes deeper into the skin. Baik, dalam edisi video kali ini kita nak bincang tentang 4 jenis serum yang merawat keadaan kulit yang berbeza. 4 jenis keadaan kulit yang berbeza. So we start with number 1. Serum pertama yang kita nak bincangkan adalah jenis hydrating serum. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya kan, kenapa perlu pakai hydrating serum? Serum yang melembabkan. Sebabnya bukan kerja melembabkan itu kerja pelembab. Bezanya di sini, hydrating serum saiz molekulnya lebih kecil. Jadi dia boleh menyelesaikan masalah kekeringan yang berpunca di dalam kulit. Manakala pelembab pula, kebanyakan pelembab sel ataupun saiz molekulnya lebih besar. Jadi apa yang berlaku adalah it sits on top of the skin. Jadi dia melembabkan dekat atas permukaan kulit, menghalang kelembapan tersejak keluar dan juga pada masa yang sama memberikan kelembapan daripada bahan itu sendiri. So it does not go so deep compared to the serum. So hydrating serum sebenarnya sesuai untuk dipakai hampir semua jenis kulit. Bukan setakat kulit kering, juga kulit yang mengalami kekeringan. Kalau saya kulit berminyak, kalau time stress, so alami kekeringan, saya pakai hydrating serum. So hydrating serum actually quite beneficial for almost all kind of skin, as long as ketika itu kita perasan kulit kita pakai pelembab masih tak selesai masalah kekeringannya. Saya nak perkenalkan hydrating serum kegemaran saya, iaitu this one. Cing 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 cing. Ada bunyi kan? Cing cing cing. Neutrogena. Saya percaya ramai yang pernah nampak Neutrogena punya serum ni. This is Neutrogena Hydro Boost Capsule in Serum. Dia memang hydrating serum. Bahan utama di dalamnya ada glycerin. Yes, that is famous, bahan yang famous untuk tujuan melembabkan kulit, dan juga ada niacinamide. Niacinamide ni bahan yang ada banyak fungsi, multitask. Dia boleh bantu pori-pori, dia boleh support skin barrier, dia juga boleh membantu minyak tu diuruskan, ke penghasilan minyak di kelenjar minyak tu diuruskan dengan baik. So this one memang saya rasa sangat-sangat bagus. Saya beli dia, botol dia tak besar sangat tau, tapi dah nak separuh dah. Boleh nampak lah betapa saya suka produk ini. Usually kalau saya dapati kulit saya dehydrated, I will use this. Easily found in Watson, Guardian, mana-mana drugstore yang berdekatan dengan anda. Hydrating serum. Jenis serum kedua yang saya nak bincangkan adalah brightening serum. Baik, bila kita dengar perkataan brightening, pastinya dia ada kaitan dengan kekusaman, dullness. Ada kaitan dengan parut yang mana jenis yang kita panggil bukan yang timbul, yang menggelapkan kulit. Selalunya kita panggil post
inflammation punya hyperpigmentation. Macam tu. So lepas berlakunya inflammation atau luka pada kulit, kadang-kadang kita akan dapati kulit kita tu dia gelap sikit kat kawasan tertentu. Yang itu boleh pakai brightening serum. Jeragat akibat daripada pendedahan kepada cahaya matahari yang lama, sinar UV tu kan boleh ada tompok-tompok gelap kat muka, so itu boleh pakai brightening serum. So brightening serum adalah untuk situasi-situasi seperti itu. Saya sangat sarankan sebelum pakai brightening serum, pastikan muka tu kelembapan dia mencukupi supaya serum itu boleh menyerap dengan lebih baik. But basically that is not only just brightening serum, semua serum kena macam tu. So brightening serum pilihan saya adalah Saya ada banyak brightening serum sebenarnya, pengakuan ya. Brightening serum ini daripada Sephora, iaitu Super Serum. Dia panggil Super Serum. Ultra Glow Serum yang mengandungi vitamin C dan vitamin E. Now we know for sure vitamin C ni memang salah satu sifat dia adalah untuk bantu brightening, kerana pertamanya dia adalah antioksidan. Dan vitamin C juga sebenarnya sangat bagus untuk bantu kulit jana sel baru. Vitamin C ni juga ada sifat yang sedikit kita panggil exfoliating lah, ada sedikit exfoliating punya impact. Dan paling penting sekali, kalau rajin pakai vitamin C, kulit akan jadi anjal. So when you have that kind of hyperpigmentation, dullness, kekusaman tu tadi kan, parut, bukan scar yang jenis timbul ya, scar yang kerana tompok-tompok gelap itu, what you want to do adalah pada kawasan tersebut adalah kita nak pakai vitamin C serum ni kerana kita nak hentikan penghasilan melanin pada kawasan itu. So vitamin C serum dia boleh buat kerja tu. So vitamin C serum ni dia boleh menghentikan sejenis enzim yang kerjanya adalah membantu melanin dihasilkan. So when you pakai vitamin C serum, what it does is actually it stop the enzyme from membantu kulit untuk menghasilkan melanin. So what happen? Kulit kita akan brighten lah. Bukanlah ada masalah sangat pun sebenarnya melanin yang banyak-banyak tu, tapi tak cantik lah kan. Kita nak kulit yang sekata tonanya. Dan another bahan yang bagus juga dalam ni adalah vitamin E. So vitamin E ni memang popular sebagai satu bahan untuk skin repair. It's also an antioxidant juga. So if you want to find produk yang bantu kulit glowing, welcome. Selamat menggunakan vitamin C plus E serum, brightening serum ini. Jenis serum yang ketiga adalah acne fighting serum. Mungkin ada yang tertanya-tanyakan, muka saya ada jerawat, jadi boleh tak muka yang tengah ada jerawat pakai serum? Jawapannya boleh, tapi syaratnya mesti pakai serum yang namanya acne fighting serum di atas tempat yang ada jerawat itu secara khususnya, dan boleh juga sedikit di kawasan sekitar dia. So acne fighting serum simple saja, biasanya dia mengandungi bahan yang boleh menyebabkan jerawat ni tidak merebak dengan lebih meluas. So kita faham yang mana jerawat ni terbentuk akibat daripada 3 perkara. Pertama, minyak yang berlebihan. Kedua, sel kulit mati yang terkumpul dan menyumbat pori-pori bersama dengan minyak tadi. Ketiga, penghasilan bakteria. So pakai serum, apa yang ia buat, mestilah ada bahan dalam serum itu yang boleh melakukan kerja untuk menyelesaikan minyak yang berlebihan ni, unclog the pore from all the sel kulit mati, dan juga membunuh bakteria. So apakah serum yang mengandungi bahan-bahan itu? Yang saya nak syorkan pada hari ini adalah antara jenama kegemaran saya, Eucerin. So Eucerin ini dipanggil Pro Acne Solution Super Serum ya. Tadi pun super, ni pun super. Ini sangat super. So bahan utama dalam serum ini adalah lactic acid sejenis AHA. So Eucerin ni memang terkenal dengan produk yang mana membantu melegakan, menghapuskan jerawat, tapi pada masa yang sama bahan-bahan di dalamnya agak gentle. So it is suitable for skin yang ada acne, yang aktif, pada masa yang sama a bit sensitif lah kan. Biasanya kalau kita ada acne tu, kulit kita pun memang dalam keadaan yang agak sensitif sebenarnya. So apa yang dia ada? Lactic acid. Kenapa kena berbisik ya? Tak faham. Lactic acid. Lactic acid tu kerja dia unclog the pore supaya pore kita, pori-pori tidak tersumbat dengan sel kulit mati. Pada masa yang sama bantu bahagian atas jerawat itu dikelupaskan
supaya minyak dan sel kulit mati tu tak berkumpul lah. Jadi dia tanggalkan. Apa dikelupaskan ni? Tanggalkan, ya. Pada masa yang sama dia juga ada satu bahan yang membantu membunuh bakteria penyebab jerawat ataupun mengurangkan bakteria penyebab jerawat, iaitu Decandiol. So itu adalah bahan yang bersifat antibakterial lah. So kalau bakteria dihapuskan, pore tak tersumbat, minyak dikurangkan, apa yang berlaku? Kulit yang alami jerawat tu boleh perlahan-lahan pulih. So serum ni yang bagusnya dia tak bertindak dekat permukaan saja, it goes deeper into the acne. Kan acne ni dia bukan ke atas, dia kat dalam. So that's why kadang-kadang kalau kita pakai spot treatment, dia ke atas je tau. Dia bunuh dekat atas pula, which is good, ya, bagus. Tapi kalau kita pakai serum, dia akan jauh pergi ke lagi dalam. Tapi jangan pakai dua-dua serentak, ya, sebab fungsi dia sama. You do not want to overdo things when it comes to skincare. Choose one. Ada tak serum untuk mereka yang sudah nampak tanda-tanda penuaan ataupun nak elakkan penuaan berlaku sebelum masanya? Tanda-tanda penuaan ni maksudnya garis-garis halus, kedutan, kulit rasa kering, itu tanda-tanda penuaannya. Ada tak serum macam tu? Jawapannya ada. Ada satu serum namanya anti-aging serum. Iaitu serum anti penuaan. Biasanya serum anti penuaan ni memang khas untuk kulit yang sudah mengalami tanda-tanda penuaan. Contoh, dah ada garis-garis halus. Bila dia senyum, dia bukan satu je, bergaris-garis banyak. So dia nampak lah, especially dekat tepi mata, dekat tepi bibir, your smiling lines, your dahi, ya. Kalau lebih kritikal sedikit, kita panggil kedutan. Garis halus dia akan jadi kedutan. Kalau lebih kritikal lagi, dia panggil kerutan. Kerutan tu dia macam dah deeper kind of, kita panggil garis halus yang lebih mendalam lagi. So situasinya adalah lebih baik cegah daripada mengubati, ya. Kalau kita mempunyai kulit yang kering, biasanya cenderung untuk orang yang ada kulit yang kering untuk mudah alami kedutan, kerutan, garis-garis halus. So sebaiknya elakkan. So apa yang perlu kita buat? Pakailah anti-aging serum supaya bahan-bahan yang baik itu boleh masuk ke dalam kulit dan bantu melembabkan kulit. Itu paling penting, ya. Menganjalkan kulit, ya, sebab kulit tadi bila penuaan ni kan kurang anjal. So menganjalkan kulit. Pada masa yang sama dia kena bersifat antioksidan untuk melawan radikal bebas yang biasanya mempercepatkan proses penuaan. So you have to find ingredient that sifatnya antioksidan. Apakah produk yang mempunyai segala perkara yang saya sebutkan itu? Jen. Walaupun saya belum lagi mengalami penuaan, ya. Inilah dia produknya. This is from Newtox. So this is Newtox Youth, sebutannya Youth Restoring Advanced Serum Concentrate. So dia dalam botol yang macam ni tau. So you see dia punya botol ni kan panjang je, kita gitu kan. Maksudnya kena guna banyak lah sekali picit ni kot. Okay, so this anti-aging serum dia mengandungi banyak jenis ekstrak, ya. Kalau nak sebut ni memang banyak ekstrak. Ekstrak ini biasanya datang daripada bahan-bahan semula jadi yang sifat utamanya ada 3. Melembabkan, itu paling penting. Bersifat antioksidan dan membantu kulit menjadi lebih anjal dengan cara biasanya menggalakkan penghasilan kolagen. So most probably ekstrak yang ada dalam anti-aging serum ini adalah ekstrak yang very vitamin C based lah. Vitamin C based ni biasanya yang menggalakkan penghasilan collagen, ya. Collagen tak boleh dimakan tau, dia kena dihasilkan oleh kulit. It's very different. So anti-aging serum. Kita telah bincangkan 4 jenis serum yang mudah didapati, mudah wujud, mudah dibeli di dalam pasaran yang berguna untuk masalah ataupun jenis kulit yang berbeza. We have been talk about hydrating serum, brightening serum, acne fighting serum dan juga anti-aging serum. So apa yang perlu anda buat selanjutnya adalah kenal pasti apa masalah kulit dan beli serum yang bermanfaat untuk kulit anda. Sekiranya nak pakai lebih daripada 2 serum kerana menghadapi 2 masalah berbeza, boleh tak menjadi masalah asalkan jangan pakai serentak. Pakai bergili-gili. Contohnya hari ni pakai satu, esok pakai yang lain. Ataupun pagi pakai lain, malam pakai lain. So jangan lupa lepas pakai serum, kena pakai pelembab. Kalau di siang hari, jangan lupa pakai sunscreen. Okay? Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya
like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.